Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qaulullahi subhanahu wa ta'ala fi surah An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Berfirman Allah di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-76 yang bermaksud, dan apakah yang menghalang kamu, maka kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan agama Islam dan untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas dari kaum lelaki, perempuan dan kanak-kanak, iaitu mereka yang selalu berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya kaum yang berlaku zalim. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang mengawal keselamatan agama kami. Dan jadikanlah bagi kami dari pihakmu seorang pemimpin yang membela kami dari ancaman musuh." Orang-orang yang beriman berperang mereka itu pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang kafir pula berperang mereka itu pada jalan taghut, yakni syaitan. Oleh itu perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-76. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innakum mansurun wa musibun wa maftuhun lakum faman adraka zalika minkum falyattaqillah wal ya'mur bil ma'rufi wal yanha 'anil munkar wa man kazaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar. Diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sekalian kamu itu akan dapat kemenangan dan akan dapat harta dan akan terbuka
kota-kota bagi sekalian kamu. Maka sesiapa yang mendapatkan yang demikian daripada sekalian kamu, maka hendaklah ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hendaklah menyuruh dengan berbuat yang baik serta menegah daripada berbuat yang mungkar, yakni jahat. Dan sesiapa yang berbohong atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah pada malam ini dapat sama-sama kita mengambil sedikit waktu bagi menyambung lagi hadis-hadis Nabi SAW mengenai perkara-perkara yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad SAW menjelang hari kiamat. Di mana bicara kita pada malam ini ada 3 perkara penting. Yang pertama, janji Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul akan kemenangan kepada umat Islam. Kemenangan yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mujahid yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, pesan Nabi SAW mengenai takwa dan berbuat baik serta mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga untuk kita perbahaskan pada malam ini mengenai ujian setelah umat Islam beroleh kemenangan di dalam medan peperangan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari bahawa kita berada di akhir zaman, di mana zaman yang senantiasa berlaku kacau bilau dan huru-hara. Zaman yang dipenuhi dengan pertumpahan darah dan fitnah. Dan itu yang termaktub di dalam sejarah manusia. Sepanjang zaman ini manusia sentiasa berperang. Yang kuat mula menunjukkan belang dan taringnya. Yang lemah senantiasa ditindas. Peperangan demi peperangan yang dilalui oleh Nabi-Nabi Allah yang terdahulu sampailah kepada kita. Tak pernah sunyi daripada peperangan. Namun begitu harus kita fahami bahawasanya di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa ta'ala beri satu kelebihan yang tidak pernah dirasai oleh umat yang terdahulu. Di mana kelebihan Islam ini tidak ada kekalahan di dalam peperangan. Sebaliknya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan. Dijanjikan oleh Rasulullah SAW kemenangan. Dan tidak ada satu pun kekalahan yang dilalui oleh orang Islam. Sebab itu orang Islam kalau berperang, dia bukan untuk menang. Islam ni bukan berperang untuk menggapai kemenangan. Sebab tahu dah, kemenangan itu pasti akan dapat. Kerana Allah dah menjanjikan kemenangan kepada Islam. Rasulullah menjanjikan kemenangan kepada Islam. Maka perjuangan Islam ni bukan untuk menggapai kemenangan. Tetapi perjuangan dan peperangan yang dilalui oleh pejuang-pejuang Islam ini untuk mencapai mardatillah, redha Allah. Ini berbeza. Tak nampak pun kemenangan Ustaz hari ini. Hari demi hari, zaman demi zaman orang Islam ditindas, dibunuh. Kalau dilihat di bumi Palestin sejak sudah 122 hari peperangan yang berlangsung. Bermula daripada 7 Oktober 2023 sampailah hari ini 30 Oktober 2024. Kematian demi kematian. Pembunuhan beramai-ramai, puluhan ratusan ribu nyawa. Komander peperangan Syahid Ismail Haniyah dibunuh.
Asy-Syahid Yahya Sinwar dibunuh. Di mana kemenangannya? Orang tanya begitu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam ini bila diletakkan pedang di medan perang, maka ia akan berlanjutan dan berpanjangan. Maknanya keputusan menang kalah itu nilaian kita daripada sudut yang mana? Adakah kita menilai seorang murid yang masuk di dalam Dewan Peperiksaan yang sedang menjawab peperiksaan, kita kata dia dah berjaya dalam peperiksaannya? Ataupun kita menanti penghujungnya, pengakhirannya, setelah dijawab semua kertasnya, dikutip, diraih, yang mana berjaya diletak satu kelompok yang berjaya, yang tak berjaya, yang gagal di kelompok yang lain. Penilaian menang dan kalah, berjaya atau tidak berjaya bukanlah waktu berlangsungnya keadaan itu. Tetapi setelah ending, akhirnya, ke mana hala tuju seorang murid di dalam Dewan Peperiksaan itu dinilai setelah dia melalui semua peperiksaannya. Begitulah pejuang-pejuang Islam. Kita tidak boleh menilai menang kalah pada hari ini kerana perang masih berlangsung. Belum tamat lagi. Perang hari demi hari, setiap misi ketenteraan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam, satu pun tidak menempah kekalahan. Yang kita dengar hari ini, orang awam yang dibunuh. Adapun pejuang-pejuang masih boleh bertahan, masih bertempur yang sangat sengit. Sama ada di jalur Gaza, sama ada di Lubnan, sama ada di Yaman, sama ada di Iran, sama ada di Iraq, sama ada di Syria. Semuanya sedang bersiap sedia untuk menghadapi peperangan yang begitu dahsyat. Dan apa yang mereka perjuangkan? Tuan-tuan, kita tidak boleh buat tak tahu atau tidak peduli apa yang berlaku di Palestin. Mudah saya simpulkan, urusan bumi Palestin bukanlah urusan rakyat di bumi Palestin. Urusan bumi Palestin itu adalah urusan seluruh umat Islam di dalam dunia. Kenapa boleh kita katakan kita terlibat? Kubur masing-masing lah. Baiklah, orang yang cakap kubur masing-masing, negara masing-masing, tak peduli tentang hal ehwal saudara Islam yang lain, bila mati esok, suruh dia mandi jenazah dia sendiri, suruh dia tanam jenazah dia sendiri. Dia boleh buat ke tak boleh buat? Urusan Baitul Maqdis itu adalah urusan umat Islam seluruhnya. Maka peperangan yang berlanjutan ini sebenarnya mereka menanti pembukaan Baitul Maqdis yang ketiga. Kita sudah baca di dalam sejarah yang telah membuktikan bahawa pembukaan Baitul Maqdis ini berlaku pada zaman sahabat, berlaku pada zaman salafus salih, dan terakhir akan terjadi pembukaan Baitul Maqdis apabila munculnya Imam Mahdi sebagai khalifah akhir zaman. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembukaan yang pertama Baitul Maqdis. Ini kita dah sebut sebelum ni, saya ulang balik je. Pembukaan yang pertama iaitu kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Pada tanggal 13 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 637 Masihi. Selama mana orang Islam memerintah di bumi Palestin? Selama 462 tahun. Sehinggalah pada tahun 1099 Masihi. Daripada 637 Masihi sampailah kepada 1099 Masihi. Pemerintahan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Islam. Ratusan tahun. Orang Islam, orang Palestin hidup makmur di bawah pemerintahan Islam. Pada tahun 1099, mari musuh Allah menyerang dan merampas Baitul Maqdis, iaitu kumpulan Salibiyun. Mereka memerintah daripada 1099 Masihi sehinggalah 1187 Masihi. 88 tahun
bumi Palestin berada dalam penindasan. Pembunuhan demi pembunuhan, kekejaman, kezaliman terus berlangsung selama tempoh 88 tahun di bawah pemerintahan Salibiyun. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada 1187, ini berlaku pada bulan Rajab, takdir Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi dan bala tentera muslimin mengambil kembali Baitul Maqdis dan memerdekakan Baitul Maqdis daripada dijajah, disalib, dibunuh oleh kumpulan Salibiyun ini. Tahun 1187, tuan-tuan, Allah takdirkan Palestin milik Islam, di bawah penaklukan Islam, iaitu di bawah pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Berlaku pada bulan Rajab. Semua bala tentera orang Islam ni menangis bila mereka berjaya mengambil kembali Baitul Maqdis. Kerana apa? Urusan Baitul Maqdis itu bukan urusan orang Arab bumi Palestin semata-mata. Salahuddin Al-Ayyubi daripada keturunan Kurdistan. Dia orang Kurdi, bukan orang Arab. Dia mari ambil alih, rampah kuasa jajahan Salibiyun ini. Tuan-tuan, takdir Allah SWT semua menangis kerana terkenang bulan Rajab itu adalah bulan peristiwa berlakunya Isra' dan Mi'raj Nabi SAW. Menangis orang Islam. Kerana ayat pertama dalam surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkatkan sekelilingnya. Menangis orang Islam, tuan-tuan, pembukaan Baitul Maqdis yang kedua. Kemudian zaman demi zaman akhirnya berlaku perang dunia. Ya, akhirnya bumi Palestin ini diambil oleh orang Inggeris. Lalu dibahagikan sebahagian tanah itu kepada orang Zionis Israel. Dan sebahagian yang lain diberikan kepada orang Islam. Pecah dua pula. Satu pejuang Islam yang pro Barat. Dan satu lagi orang Islam yang memperjuangkan Masjidil Aqsa dan tanah air mereka. Pecah dua. Peperangan yang kita saksikan pada hari ini, pembunuhan yang kita saksikan pada hari ini, hanyalah berlaku di jalur Gaza. Yang ratusan ribu nyawa, yang tidak ada tempat perlindungan, yang dibakar hidup-hidup, yang ditangkap wanitanya dan diragul, semuanya berlaku di bumi Gaza. Kenapa Gaza? Sebab Gaza itu adalah benteng terakhir Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Bila Gaza ini sudah jatuh di tangan musuh, otomatik Palestin tidak lagi berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi kita tak peduli apa yang berlaku di Palestin. Tuan-tuan, atas sebab apakah kita tidak mahu menyuarakan solidariti kita? Atas sebab apakah kita tak mahu menegakkan agama Islam di atas muka bumi Allah? Atas sebab apa kita tak peduli terhadap saudara-saudara kita yang dibunuh di sana? Sedangkan mereka melaungkan pertolongan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, keluarkan kami daripada bumi ini yang dipenuhi penduduknya kaum yang berlaku zalim. Datangkan kepada kami seorang pemimpin yang akan menegakkan agama kami, yang akan mempertahankan agama kami. Tuan-tuan, mereka sedang berdoa. Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hamba-Ku bila dia bertanya kepadaku di manakah aku, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Bila mereka berdoa meminta kepada Allah, ujibu, kata Allah, aku perkenankan. Cuma sebab itu kita kena belajar dalam Islam, kenapa mesti kita ada fasa yang menunjukkan sabar atau bab sabar. Kerana peperangan, kemenangan dan kekalahan bukan di tangan Islam. Semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin ini hatinya sangat kuat berpegang kepada janji Allah. Janji Allah ni bukan janji manusia. Janji manusia hari ni dia berjanji, esok dia tak buat. Janji Allah, Allah Tuhan yang tidak memungkiri janjinya.
Janji Nabi SAW, apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Allah telah menjanjikan kemenangan. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, menegakkan agama Islam, Allah Ta'ala akan tolong kamu dengan sebaik-baik pertolongan. Itu dalam Quran. Allah sebut juga dalam ayat yang lain, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa jumlah pasukan Islam yang sedikit mampu mengalahkan jumlah pasukan musuh yang besar biiznillah, dengan izin Allah. Tapi hujung itu Allah Ta'ala sebut, wallahu ma'as sabirin. Allah berserta dengan orang yang bersabar. Pasal apa? Bukan nak cepat menang. Ini yang sedang dilalui oleh umat Islam. Yang perlu ada dalam diri kita adalah sabar dan sabar. Kerana kita dah masuk 100 tahun. Dan untuk makluman kali yang kedua dah. Bila kiraan 100 tahun ni Ustaz? Ni kita dah bahas dah sebelum ni. Saya ulang balik je. Dikira daripada tarikh jatuhnya khilafah Osmaniyah di Turki pada tahun 1924 Masihi. Hari ni sudah masuk 2024, dah cukup 100 tahun. So, kita sedang menantikan mujaddid yang Nabi sebut, man yujaddidulaha dinaha, yang akan mengembalikan kegemilangan Islam. Apa yang perlu ada dalam diri kita, tuan-tuan? Sabar dan sabar. Sebab apa? Susah pun ujian Allah, senang pun ujian Allah. Yang perlu ada dalam diri kita adalah sabar. Kerana ini hadis. Nabi SAW beri jaminan buat kita sebagai seorang yang nak memperjuangkan agama Allah. Yang untuk mencari mardatillah, redha Allah. Nabi kata, innakum mansurun. Kalian semua akan diberi kemenangan. Akan dapat kemenangan. Nabi tak bohong, tuan-tuan. Dan kalau kita balik kepada sejarah pun, Rom dan Parsi yang pernah memerintah dunia, dua kuasa besar dunia, tersungkur di tangan Islam. Siapakah pejuang-pejuangnya? Di antaranya adalah Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun, yang memimpin pasukan bala tentera. Tersungkur Parsi dan Rom di tangan pejuang-pejuang Islam. Hebat mana? Sebab Allah janji kemenangan. Atas kita lah yakin tak yakin. Contoh, Allah janji bagi rezeki kepada tuan-tuan. Tuan-tuan yakin ke tak Allah bagi rezeki? Itu maksud dia. Sebab tu dalam Quran, Allah sebut, walladzina yu'minuna bil ghaib. Kan 3 kumpulan manusia yang kita sebut sebelum ini. Awal surah Baqarah ayat 1 hingga ayat 11. Allah kata dalam dunia ni ada 3 kelompok manusia. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, walladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian harta yang kami berikan kepada mereka. Ini kumpulan pertama. Yang kedua, ayat 6, innal ladzina kafaru sawaun, iaitu orang-orang kafir. Yang seterusnya ayat 7-8 Allah Ta'ala sebut, wa minan nasi man yaqulu amanna. Ada di antara orang manusia, bila duduk dengan orang mukmin, dia kata aku beriman. Bila duduk dengan orang kafir, aku menyembah Tuhan kamu. Maknanya munafik. 3 je Allah sebut dalam dunia ni. Hak munafik itu paling pure. Pasal apa? Sebab ada satu surah yang namanya Al-Munafiqun. Jadi kenapa Allah Ta'ala tak sebut Muslim? Allah Ta'ala sebut mukmin. Walladzina yu'minun. Allah Ta'ala tak sebut walladzina yuslimun. Tak ada. Allah Ta'ala sebut walladzina yu'minun. Kenapa mukmin? Sebab kalau sebut Islam, hari ni ada je Islam liberal, ada je Islam munafik. Jadi Allah sebut mukmin itu kerana iman itu terletak di dalam lubuk hati. Keyakinan, i'tiqad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepercayaan itu dia mari dalam ni. Iman. Orang Palestin, sebab apa dia masih terus berjuang? Di saat Iran menghentam Tel Aviv dengan ratusan rudal daripada Iran, di bawah, di daratan, 80 pasukan pejuang Islam mendarat dan terus menyerang di bumi ataupun di kawasan Israel ini.
Dalam masa yang sama, peluru mari ke atas. Pejuang ni keluar daripada lubang. Berbantai pula musuh-musuh Allah. Sebab dalam hati mereka terletak satu. Yakin Allah janji kemenangan. Apa yang dilalui oleh saudara kita itu, sebenarnya itu lebih baik daripada kita yang hidup dalam keadaan kesenangan. Sebab apa ni? Nabi sebut ni. Kalian akan diberi kemenangan. Sejarah telah membuktikan kuasa-kuasa besar dunia tersungkur di tangan Islam. Tak cukup lagi dengan itu. Wa musibun, kata Nabi SAW. Bukan setakat kemenangan yang dijanjikan. Boleh habuan harta rampasan perang. Boleh harta banyak. Tak cukup lagi dengan itu. Nabi sebut wa maftuhul lakum. Maka terbukalah kota-kota Islam bagi sekalian kamu. Dapat buka kota-kota Islam. Islam mula tersebar dengan dunia ni. Bila mari Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka kota Islam Andalusia, kota Islam Konstantinopel. Mari pula seorang anak muda yang namanya Tariq Ibn Ziyad yang berjaya membuka kota Andalusia sebagai kota Islam. Banyak tanah-tanah di dalam dunia ini dapat dibuka sebagai wilayah Islam. Termasuklah di tanah Nusantara kita ini, satu ketika dahulu pernah berada di bawah kerajaan Islam Ayutthaya. Jadi kita ni ada sejarah. Allah janjikan kemenangan. Nabi janjikan kemenangan. Habuan dunia dapat membuka kota-kota Islam. Bagus tak bagus tuan-tuan? Bagus. Itu janji Allah. Sebab tu orang Islam, dia tak berjuang untuk menang. Dia berjuang untuk mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Apabila Sayyidina Umar telah menukarkan panglima perang yang ada di bumi Syam, yang mana panglima perang pada ketika itu adalah Khalid Al-Walid. Bila naik Sayyidina Umar sebagai khalifah, Umar tukar Khalid Al-Walid kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tukar panglima perang. Jadi orang Islam yang ada di bumi Syam tak puas hati dengan Sayyidina Umar. Pasal apa tukar Khalid Al-Walid? Sebab kita bersama-sama dengan Khalid Al-Walid berjaya menumpaskan musuh-musuh Allah di bumi Syam. Tak ada Khalid Al-Walid nanti payah kita nak berperang. Tuan-tuan, tu pejuang-pejuang Islam dekat sana. Umar ni bagi jawapan. Sebab kerana waktu itu kepercayaan orang mukmin meletakkan kemenangan itu sebab ada Khalid Al-Walid. Maka Sayyidina Umar tukar Khalid Al-Walid naik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pasal apa? Kemenangan, keyakinan menang ini hanya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebab ada Khalid Al-Walid. Kalau sebab ada Khalid Al-Walid, orang boleh ambil bukti jelas hari ni. Sebab Yahya Sinwar lah ni. Dia mula dah kan. Sebab tu ada orang Islam, dia seronok bila Al-Syahid Yahya Sinwar dibunuh. Perjuangan Islam ni dia tak letak kepada Al-Qaid siapa pimpinannya. Tidak. Tetapi perjuangan Islam ini untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya kenapa Al-Syahid Ismail Haniyah dibunuh? Kenapa Yahya Sinwar dibunuh? Kerana mereka berada di barisan hadapan. Ini bagusnya orang Arab. Pemimpin-pemimpin duduk depan. Tak gentar. Apa berlaku kena aku dulu. Bukan bala tentera aku. Dia tak macam kita. Kita menyorok ke belakang. Ni orang Arab. Kita ambil contoh. Yahya Sinwar. Pasal apa orang boleh cari dia? Pasal apa orang boleh kesan dia? Pasal apa orang boleh bunuh dia? Dia antara Al-Qaid, ketua pasukan yang berada di barisan hadapan. Dia tak duduk belakang. Sebab dia duduk depan lah. Nyawa dia dulu kena. Dia tak kisah. Pasal apa? Sebab mati ni tuan-tuan adalah pasti. Yang menjadi kecintaan kepada setiap pejuang-pejuang Islam adalah cintakan mati syahid. Sebab tu tak ada kekalahan dalam Islam. Hanya ada dua je. Ini saya ambil quote daripada hashtag kata-kata jurucakap Brigid Al-Qassam Abu Ubaidah. Dalam ucapan dia yang panjang-panjang, hujung dia apa? Nasrun au istishhad. Menang atau kami mati syahid. Ustaz, kalau dia mati syahid, kalahlah Islam. Tak, siapa kata? Di dalam Islam ni,
Satu kebaikan yang kita buat, Allah ganjarkan 10 kebaikan. Tuan-tuan solat maghrib tadi 1 waktu. Sebenarnya tuan-tuan tak sedar, tuan-tuan sudah dapat kelebihan 10 waktu maghrib. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Kita solat isyak kejap lagi. Kita solat subuh esok. 5 waktu sehari semalam kita solat. Dia bukan 5 waktu kita dapat. Kita dapat 50 waktu. Begitulah seorang mujahid yang mati di medan jihad. Seorang mujahid yang gugur di medan jihad, Allah gantikan 10 yang lebih baik. Mana kalahnya? Lagi tambah orang ada lah. Dia bukan tambah di bumi Palestin. Barangkali di Eropah. Barangkali di negara-negara jajahan orang kafir. Barangkali komando orang kafir. Kita boleh belajar daripada sejarah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dalam perang Uhud, dia menjadi musuh kepada Islam. Dialah yang mengatur strategik untuk mengalahkan Islam dalam perang Uhud. Dengan izin Allah, gugur seorang mujahid yang hebat, yang menjadi orang penting Nabi SAW, Sayyidina Hamzah, gugur di medan Uhud. Allah gantikan Khalid Al-Walid yang dulunya dia sebagai musuh, hari ini dia sebagai pahlawan yang dikenang. Barangkali hak datang esok komando daripada Israel hak masuk Islam. Pasal dia tengok aku nak berlawan tak boleh ni. Orang duk mengaji je, ada je. Ingat cuti daripada Bali tak ada orang. Ada orang. Contoh kan. Tu sebab tu kita kena sabar. Kita tak boleh cepat melenting. Tak boleh cepat habislah kalah Islam. Baik kita duduk dengan Israel, jangan duduk. Tak tuan-tuan, jangan. Jangan sekali-kali berputus asa dengan rahman Allah. Kita tak akan nampak kemenangan hari ini kerana perang masih berlangsung. Walaupun dalam daripada sudut keyakinan kita tak boleh menang, mainlah ada senjata yang lengkap pun tak ada. Tapi kebanyakan orang Islam hatinya sangat yakin Allah akan beri kemenangan. Sabar dan sabar. Saudara-saudara kita di Palestin, sabar, laluilah dengan tenang. Anak-anak kecil hari ni, walaupun dia tahu dia akan mati, tak ada tempat lain dah. Lari kok mana pun kena bom. Dia kata, tak apalah. Aku taruh diri aku sebagai habuan. Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kelebihan bagi orang yang menaruhkan harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijadikan badan dia sebagai perisai untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Budak kecil kita duk main game Mobile Legend. Beza tuan-tuan, budak kecil, dia bercakap tu, mengalahkan ustaz bercakap dekat depan. Macam dia baca khutbah. Israel, jaga. Kami akan datang. Sabar dan sabar. Tuan-tuan, ini yang dilalui oleh pejuang-pejuang Islam dan oleh orang Islam di sana, tetapi yang dinantikan adalah kesabaran. Sebab apa? Tahu Islam ni akan subur walaupun dibunuh di Palestin. Maksudnya bukan habis Islam ni. Tak pernah habis. Dia bukan macam air dalam botol. Air dalam botol kalau penuh, kita ambil tuang dalam cawan, dia tak penuh, dia akan kurang. Engkau bunuh Islam sejak zaman dulu lagi. Di mana apabila Andalusia jatuh di tangan musuh-musuh Allah, orang Islam dikepung, dibakar, dibunuh. Zaman berzaman Islam ditindas. Rohingya dibunuh. Di China dibunuh. Orang Islam itu sasaran dia. Dibunuh. Patutnya dah bunuh semua orang Islam. Dah tak ramai Islam ni. Tapi hari ni kita dengar pengkaji-pengkaji barat dah mula nampak apa yang berlaku. Allah Ta'ala campakkan hidayah kepada mereka. Kafir yang dulunya tak kenal Islam, hari ni dah kenal Islam. Yang dulunya tak ada dalam hati rasa cinta kepada Islam, hari ni dah mula. Tunggu sampai hidayah Allah aja untuk dia masuk Islam. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan dapat kemenangan, itu janji Allah. Tak boleh lari. Maka hadis ini memberi amaran kepada mana-mana pihak yang nak berlawan dengan Islam, kalian tak akan beroleh kemenangan. Itu janji daripada Allah dan janji daripada Nabi. Pertama. Yang kedua, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, habis dah cerita bagi lara sekejap, seronok boleh menang, boleh harta segala macam. Tiba-tiba Nabi sebut, faman adraka zalika minkum falyattaqillah wal ya'mur bil ma'ruf wal yanha 'anil munkar. Siapa yang bertemu dengan zaman itu, kata Nabi SAW, zaman apa? Sudah dapat kemenangan, harta rampasan perang yang banyak,
boleh buka wilayah-wilayah Islam. Tiba-tiba Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, ajaklah manusia kepada berbuat baik, cegahlah kemungkaran. Kenapa tiba-tiba Nabi sebut begitu? Sedangkan awal tadi Nabi sebut kemenangan. Artinya, Allah sertakan ujian. Tatkala kita susah ada ujian, tatkala kita senang ada ujian. Apa-apa ibadah yang kita buat ada ujiannya. Macam tuan lah, ada ujian malam ni. Datang ustaz, ini ujian lah, boleh berat sekali. Kan? Kena pula ustaz datang pun terlambat, pun ujian. Kan? Nak balik lagi tiba-tiba ujian. Apa saja yang kita buat ada je ujian, tuan-tuan. Tapi apa yang saya boleh jelaskan, ujian kesusahan dengan ujian kesenangan. Sulit lagi ujian kesenangan daripada ujian kesusahan. Lagi payah kalau kita menghadapi ujian kesenangan. Ini Nabi sebut. Sebab Nabi SAW dah nampak bila harta dah banyak, tanah-tanah begitu banyak dapat dibuka kota-kota Islam. Agak-agak apa jadi tuan-tuan? Pakak berebut. Berebut nak boleh harta. Berebut nak boleh pangkat. Berebut nak boleh jawatan. Berebut nak boleh duit. Berebut nak... Semua kita jadi berebut. Jadi penyakit pula bagi kita ni. Cintakan dunia dan takutkan mati. Oh ni. Lepas tu saya kata, elok Palestin tu mereka lalui dengan baik. Pasal apa? Sebab zaman itu zaman yang kesulitan yang dihadapi oleh mereka. Berbanding kita senang. Senang kita sampai seronok orang Islam dibunuh di Palestin. Senang kita sampai malu mulut nak bercakap bersolidariti bersama-sama dengan Palestin. Malu untuk bercakap tentang Palestin. Senang kita sampai jadi bergaduh kunut nazilah tak sesuai dibaca. Ini maksud dia. Jadi tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya lagi sulit ni senang daripada susah. Susah orang Palestin, mereka dijanjikan kemenangan. Sebab kita dah baca tentang Imam Mahdi, sudah selesai. Kita bagi laluan azan dulu insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik setelah beroleh kemenangan, diberi harta rampasan perang, terbuka kota-kota Islam. Yang akhirnya apalah berlaku kepada umat Islam, iaitu diuji dengan kesenangan. Seperti yang saya katakan tadi, ujian yang paling sulit dan berat adalah ujian kesenangan. Ramai orang tak tahu. Mereka ingat yang susah tu paling sulit. Sebenarnya ujian kesenangan yang paling sulit. Kita boleh belajar daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaumnya agar menyembah Allah Subhanahu wa taala ratusan tahun. Tetapi sangat sedikit pengikutnya. Patut kalau dah berdakwah ratusan tahun ni, ramai pengikut. Hak nak boleh ikut Nabi Nuh ni tak ramai. Yang lain pakat tamu ikut. Apa sebab? Menurut kajian ahli-ahli sejarah, ia berkata bahawa zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam itu adalah zaman kesenangan. Sebab terlalu senang, sulit untuk mereka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ni yang berat ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan kena ada tanggungjawab. Nabi sebut ni. Nabi kata wal ya'mur bil ma'rufi wal yanha 'anil munkar. Tanggungjawab untuk menghalang kezaliman dan kemungkaran itu diletakkan atas batang leher setiap orang Islam. Kita semua bertanggungjawab. Apa yang berlaku di Palestin hari ini, kita bertanggungjawab. Kalau tuan-tuan rasa tak bertanggungjawab, baiklah, mati esok, suruh dia bertanggungjawab sendiri atas jasad dia. Urusan bumi Palestin, urusan kita. Tanggungjawab kita. Nah, kalau kita tidak menghalang perbuatan Israel ini, terus membunuh dan liar, semakin ramai nyawa umat Islam melayang. Tuan-tuan di akhirat esok bertanggungjawab. Saya teringat satu ucapan video daripada rakyat bumi Gaza. Mereka berkata, kami akan tuntut kalian di hari akhirat esok. Maksudnya apa? Maknanya dekat akhirat esok, ada satu sistem muamalah yang baru. Kalau kita di dunia, muamalah kita menggunakan duit. Beli barang, jual barang pun kita guna duit. Ini muamalah dalam dunia. Tetapi di hari akhirat, esok, ada satu sistem muamalah yang lain. Sebab apa saya kata muamalah? Karena Nabi sebut dalam hadis,
Maukah kalian aku khabarkan siapa di antara umatku yang muflis di hari akhirat? Siapa yang muflis? Muflis ni dalam bab muamalah. Kenapa dekat akhirat Nabi kata ada orang muflis? Maknanya ada satu sistem muamalah yang lain. Wahai Rasulullah, ini saya ambil sinopsis dalam kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. Ditanya, wahai Rasulullah, macam mana kita nak bermuamalah di hari akhirat kita tak ada duit? Nabi kata muamalah di hari akhirat esok menggunakan dosa dan pahala. Tuan-tuan tengok orang Islam dibunuh tanpa bertindak satu pun. Dengan tangan pun tak ada, dengan lidah pun tak ada, dengan hati pun tak ada. Tuan adalah orang yang berdosa. Membiarkan orang Islam yang lain dibunuh tanpa kita melakukan sesuatu. Ini namanya zalim. Zalim ni apa maknanya Ustaz? Besar makna zalim ni. Pada bahasanya penginayaan dan penindasan. Tuan-tuan tengok orang Islam kena bunuh, tuan-tuan tak buat apa-apa. Adakah tuan-tuan rasa biasa? Tak. Ini satu penginayaan. Bukankah Allah sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Di mana talian saudara kita dengan orang Palestin? Cubit peha kanan, peha kiri terasa. Kita bertanggungjawab. Laungan mereka, menangisnya mereka, luahan hati mereka sebenarnya untuk kita dengar. Dan untuk kita bertanggungjawab. Nak bagi tahu kata kami ni tolong jaga dah Palestin. Selebihnya kamu. Kalau kamu tak peduli, siapa lagi? Tuan-tuan rasa bila Palestin ini dirampas oleh Zionis Israel, dia akan duduk saja? Tak. Bacalah Quran. Allah sebut, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Allah dah sebut. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka takkan senang dengan umat Muhammad. Selagi kita tak ikut cara hidup mereka, jejak langkah mereka, mereka tak pernah diam dengan Islam ini. Jadi tuan-tuan rasa bila dia dapat Palestin esok, tuan-tuan rasa tuan-tuan bebas, hidup makmur. Next station adalah Mekah dan Madinah. Bila benteng terakhir ni habis, bumi Gaza ni habis semuanya, tuan-tuan akan saksikan bumi Palestin akan jatuh di tangan Zionis. Dan tuan-tuan akan saksikan selepas itu, attack mereka adalah Mekah dan Madinah. Di mana pusat Islam itu sendiri. Sebab apa Baitul Maqdis? Karena Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama orang Islam. Kemudian Allah Ta'ala sebut, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Oleh kerana orang Yahudi ini terlalu jahat, Allah perintahkan alih kiblat ke mana? Masjidil Haram. Mekah, Kaabah. Tu kiblat kita hari ni. Asal mana? Asal sana. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar apa yang disebut oleh Nabi SAW, senang ini lagi sulit daripada susah. Bila kita senang, kita tak ambil tahu apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin. Alhamdulillah hari ini ada juga suara-suara daripada negara-negara Sunni. Di antaranya di Jordan, Mesir dah bersuara sikit sebanyak, kan? Walaupun tidak bertindak seperti negara yang dikuasai oleh majoriti Syiah. Sama ada di Lebanon, di Yaman. Yaman pun dah keluarkan satu amaran baru. Dia berkata, kalau genjatan senjata di bumi Gaza tidak berlaku dalam masa yang terdekat, kami akan sampai segera di bumi Gaza. Kita tahu Yaman ini kekuatannya adalah kekuatan tentera. Yaman ni, duit dia bukan habis untuk joli macam kita. Duitnya habis untuk bekalkan senjata dan kekuatan bala tentera. Ni Yaman. Walaupun dia tidak sehebat senjata-senjata yang dimiliki oleh Iran, tapi Yaman ni memiliki kekuatan tentera yang begitu ramai. Dibekalkan senjata yang cukup untuk ke medan perang. Jadi tuan-tuan, maksudnya zon kita ni zon paling bahaya. Nabi sebut ni, Nabi kata senang ni, kita boleh tengok ya. Kan saya dah pernah baca hadis tu pada tuan-tuan dulu. Nabi kata umat aku ni, kata Nabi, pakaiannya senang, makanannya senang, rumah diperhiaskan seperti kelambu Kaabah. Nabi kata, akhir zaman Nabi kata.
Pakaian macam-macam jenis pakaian. Pagi baju lain, tengah hari baju lain, malam baju lain. Almari di rumah tu roboh penuh dengan baju. Yalah nak dibandingkan zaman Nabi. Zaman Nabi dan para sahabat, ada di antara sahabat pakaian sehelai berkongsi dengan isteri. Susah. Ujian susah zaman Nabi. Ujian senang zaman kita. Baju banyak. Nabi kata. Bukan setakat baju, makanan, berbagai-bagai juadah makanan. Pagi tadi roti canai nasi lemak. Tengah hari kari kepala ikan. Petang sikit char kway teow. Malam sikit roti nan. Tengah malam mengopi lagi. Tuan, hidup kita ni mewah dengan makanan nak dibandingkan zaman Nabi. Sebiji tamar bagi 2. Mewah Nabi bagi tahu ni, senang. Macam tu juga rumah. Rumah biasa-biasa tapi dalam rumah lengkap wifi, TV, PTI, dapur semua lengkap. Tuan-tuan, kita senang. Lalu sahabat berkata, wahai Rasulullah, bermakna zaman itu lebih baik daripada zaman kita. Sebab tak payah mikir dunia, tak payah serabut-serabut dunia, semua ada. Pakaian cukup, makanan cukup, rumah serba lengkap. Just kita memberi tumpuan kepada ibadah. Dah keluar bahasa orang putih tu, nak berhenti lah tu. Jangan tengok jam. Kita hanya boleh memberi tumpuan kepada ibadah. Tak payah sibuk dengan dunia. Nabi kata tidak, hari ini lebih baik daripada masa akan datang. Apa maknanya? Hubungan kita dengan Allah itu. Waktu kita susah sebenarnya lagi kuat hubungan kita dengan Allah berbanding waktu senang. Sebab tu orang senang payah nak mari masjid solat jemaah. Dia akan mari kalau bentang kapit merah. Dia akan mari kalau nama-namanya disebut oleh masyarakat. Popular, masyhur namanya. Baru dia datang masjid. Nak datang 5 waktu macam kita. Ndaklah kata orang Perak. Idaklah. Tak maunya. Orang senang begitu. Sifatnya begitu. Orang senang ni lupa Tuhan. Itu hakikat dia. Sebab tu, kalau bandingkan zaman Nabi SAW dengan zaman kita, kualiti ibadah zaman Nabi lebih baik daripada zaman kita. Hubungan mereka dengan Allah itu lebih kuat berbanding kita hari ini. Sebab tu tuan-tuan tengok, pernah berlaku. Ni saya ulang balik, saya dah pernah sebut. Jangan tengok jam je. Satu hari dalam medan peperangan, ada satu anak panah terkena punggung Saidina Ali. Bila sebut Saidina Ali, jangan duk kata ustaz ni Syiah pula. Pantang kita ni. Saidina Ali dalam satu medan peperangan, duduk berlawan, ada satu anak panah tersasul kena punggung dia, tak tahu mana mari. Jadi sahabat-sahabat Saidina Ali nak tarik anak panah ni sakit tuan-tuan. Ni bukan macam kena cucuk vaksin. Anak panah ni kalau dah termasuk dalam dia nak tarik payah sakit ni. Kata Saidina Ali, jangan tarik sekarang, tariklah ketika aku sedang solat. Kerana ketika itu solat lebih manis daripada sakit. Tu hubungan mesra sahabat-sahabat Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding kita semayang nyamuk gigit kaki, habis dipijak nyamuk tu. Bukan setakat nyamuk dipijak, kaki kawan kita pun kita pijak. Imam baca panjang sikit terus hilang khusyuk. Apa bentuk imam tak faham orang tua kat belakang. Dia main dah. Duduk dalam majlis ilmu, duduk perhati ustaz, perhati jam, jeling jam. Tu pukul berapa dah? Pukul apa nak berhenti ni kan? Dah tak ada manis majlis ilmu, tak ada kemanisannya, solat jemaah tak ada kemanisannya, solat malam tak ada kemanisan. Kenapa boleh jadi macam tu? Jiwa kita senang. Kita beroleh kesenangan. Inilah ujian. Sebab tu Nabi pesan yang terakhir, Nabi kata bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah. Sebab bila ada takut kepada Allah, kita boleh mengenali mana dosa, mana pahala. Kita akan kenal mana dosa, mana pahala. Bila kita tengok orang Islam dibunuh, kita tak buat apa-apa, kita berdosa. Kita berlaku zalim. Di akhirat esok mereka akan cari kita. Dulu dekat dunia, kamu saksikan aku dibakar hidup-hidup di bumi Gaza. Kamu tak bersuara, kamu tak menyatakan solidariti, kamu tak berdoa untuk aku pun. Sebaliknya kamu kata kubur masing-masing. Hari ini aku datang nak tuntut pahala daripada kamu. Kerana kamu telah berlaku zalim kepada aku. Bayangkan macam mana tuan-tuan akhirat esok. Sebab tu kita kena ambil tahu. Takut kepada Allah ni supaya kita dah ada dalam diri kita dosa pahala. Bila kita tahu itu satu pahala, kita akan buru kebaikan.
Bila kita tahu itu satu dosa, kita akan segera tinggalkan. Kenapa? Dalam diri kita sangat takut akan ancaman azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi pesan, segeralah anjurkan kebaikan, ajak orang buat baik. Kerana dengan kebaikan itu, insya-Allah akan datang keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ujian ni pasti ada, tak boleh lari. Tapi dengan kita undangkan keberkatan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Contoh yang terakhir. Ni salah satu ujian Allah. Tuan-tuan, kita ni esok bila kita mati, Allah datangkan ujian, iaitu sakit mati. Nak mati esok, sakit. Saya bagi tahu siap-siap. Tuan-tuan kalau tak percaya, tunggu sendirilah. Sampai masa tuan-tuan akan mati. Semua yang bernyawa akan mati. Sebelum kita mati, roh nak keluar daripada jasad ni sakit, tuan-tuan. Seperti daging yang dihiris dengan besi panas. Ini Nabi sebut dalam hadis. Seperti kulit kita dikoyak-koyak. Waktu roh nak keluar daripada jasad. Sakit. Tidak ada sakit yang paling sakit dalam dunia, melainkan sakit mati. Tak percaya, don't worry. Jangan risau. Akan sampai masanya. Tuan-tuan rasa sendiri. Lepas tu nak percaya tak percaya, terpulang. Sakit. Persoalannya kenapa Allah datangkan ujian sakit sebelum kita mati? Sedangkan Allah boleh matikan kita dalam keadaan tak sakit. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan yang Allah datangkan. Rupanya sakit mati itu, kata para ulama, adalah penghapus dosa-dosa kecil. Maksudnya kita mati itu dosa kita dah terhapus. Melainkan kita bawa sangat sedikit dosa kita kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau kita mati dalam keadaan tidak rasa sakit, boleh, tak ada masalah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi kita akan bawa bebanan dosa yang banyak di hari akhirat. Sanggupkah kita nak berhadapan dengan timbangan amalan dengan dosa yang begitu berat? Inilah rahmat Allah. Jadi bila kita buat apa yang Allah suruh, bila kita tinggal apa yang Allah larang, artinya kita mengundang barakah daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Palestin dia tak akan berhenti di sini. Akan sampai masanya nanti Palestin akan dibebaskan oleh panglima khalifah yang terakhir yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau daripada keturunanku, ibu bapanya daripada keturunan Al-Hasan dan Husain. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulannya, habislah, jangan tengok jam. Mengaji tak boleh lama-lama, kan? Makan lama-lama tak apa, mengaji tak boleh lama-lama, kan? Yang pertama, janji Allah kemenangan buat Islam. Islam ni berjuang bukan untuk menang, kerana menang itu sudah pun dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi apa yang kita perjuangkan ini bukanlah kemenangan, sebaliknya adalah mardatillah, untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala, bagi menegakkan agama Islam di atas muka bumi Allah. InsyaAllah, yakin, kerana sejarah telah membuktikan mana-mana peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW, peperangan yang dilalui oleh para sahabat, para salafus salih, semuanya beroleh kemenangan. Sama ada perang itu boleh menang dengan cepat ataupun lambat, tapi hakikatnya hujung dan pengakhirannya adalah kemenangan. Macam tuan-tuan lah, bila ustaz kata wallahu alam, yes, menang dah kita. Kalau tak habis kuliah dia kata tak menang lagi ni. Tuan, kemenangan itu akan kita rasai, tapi itu janji Allah dan Rasul yang kita kena yakin. Tapi apa yang berlaku setelah kita beroleh kemenangan, ini yang kita sangat khawatirkan. Setelah kita beroleh kemenangan, boleh harta, boleh kesenangan, apa yang berlaku adalah kita sesama kita muncul pengkhianat-pengkhianat yang mula merebut tahta, jawatan, kuasa dan sebagainya untuk kelebihan di dunia buat mereka, untuk kesenangan mereka di dunia. Maka akhirnya tercetuslah fitnah-fitnah di akhir zaman, peperangan sesama Muslim, pembunuhan beramai-ramai, tidak mempedulikan apa yang berlaku terhadap saudara kita di Palestin, kerana hidup kita sudah dipenuhi dengan arus dunia yang fana. Akhir kata, Nabi pesan dua perkara untuk kita beroleh kejayaan pada zaman ini. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh dihuraikan sebab takwa dah dihuraikan pada pengajian yang lalu. Kalau tak faham juga, sila rujuk Facebook. Jangan duk cari ustaz lagi dah. Yang kedua, amar ma'ruf nahyu mungkar. Ajak orang berbuat baik, cegah kemungkaran.
Karena bila kita berbuat yang demikian, kita mengundang keberkatan Allah. Kalau kita tidak berbuat yang demikian, ketahuilah olehmu kita adalah kaum yang berlaku zalim. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu yang ringkas pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kejayaan di dunia dan kemenangan yang sebenar di hari akhirat. Kerana kemenangan seorang mukmin di hari akhirat itu apabila beliau berjaya melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga Allah. Itu baru menang yang sebenar. Selagi kita tak masuk syurga, belum menang tuan-tuan. Masih dalam fasa perjuangan. Terus berjuang, berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka sinar yang lebih baik. Dan sinar itu menyinari seluruhnya sampailah kepada kita mendapat manfaatnya insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah. Yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat ini muliakan oleh Allah, seperti biasa nak kena sebut 2-3 kali. Saya bersama dengan tabung Ma'atahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Air Kuning Kampar Perak. Jadi mana-mana sahabat yang ingin terus menyumbang, falyatafaddal mashkurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Filastin wa fi Gazzah وفي مخيم جبلية وفي رفح وفي كل مكان وفي كل زمن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.